Hi guys, welcome back to Blue Gadget. Ini adalah Redmi Note 10 Pro. Phone ni memang tengah panas gila dekat pasaran dan sekarang ni memang ramai cakap pasal ni phone ni. Itu disebabkan harga jualan dia dan juga spesifikasi yang ditawarkan. Sejak phone ni dilancarkan dekat Malaysia, aku macam tertanya-tanya, macam mana Xiaomi nak dapatkan untung dekat Redmi Note 10 series ni? Yelah, kalau tengok spesifikasi yang diberikan ni memang padu gila lah. Kebanyakannya brand-brand lain, diorang akan jual sekitar 1,800 ke bawah. Tapi Xiaomi jual Redmi Note 10 Pro ni bermula dengan RM999 je. Dan varian yang paling tinggi pun RM1,099 je diorang jual. Tapi tak apa, kita tak payah fikir pasal keuntungan ataupun kerugian diorang. Kita cuma fikir keuntungan kita lah sebagai pengguna, sebagai consumer. Baiklah, tanpa mengambil masa lagi, jom kita tengok apa yang ditawarkan dekat Redmi Note 10 Pro ni. Apa yang jadikan phone ni panas gila dekat pasaran. Okay, so yang ada kat tangan aku ni adalah varian paling tinggi, which is 8GB RAM dan 128GB storage. Varian yang rendah sikit tu ialah 6GB RAM dan 128GB storage. Dia beza dekat dia punya RAM je lah, 6GB dan juga 8GB untuk pilihan RAM. Dia punya storage sama je, 128GB untuk kedua-dua varian. Dan warna dekat tangan aku ni ialah Onyx Grey. Baiklah, jom kita unboxing dia. Bismillah. Alright, okay. So, design by Redmi. Oh, jatuh dah. Okay, so kat sini kita akan ada dia punya manual dan juga pin ejector. Dan kita akan dapat free casing. Alright. Okay. So, kat sini dia punya handphone lah. Letak tepi dulu. Kita tengok dia punya charger ni. So, dia punya charger ni ialah 33 watt fast charging. Okay, so Xiaomi dah guna warna merah untuk dia punya ni. Dia punya warna charger ni lah. Alright, dan kabel USB Type-C. Kenapa jadi merah-merah sekarang ni Xiaomi? Okay, tak apa, janji jangan tali merah. Tali merah macam brand satu lagi lah. Alright, sini dah kosong. Sekarang untuk dia punya handphone pula. So dekat depan ni dia dah ada dia punya selling point lah. Jadi kita mulakan dengan 108MP quad camera. Guys, ini handphone berharga bawah RM1,000 tapi dapat 108MP quad camera. Gila babeng. Okay, dan seterusnya pun gila babeng, 120Hz AMOLED and 6.67 dot display. Dia dah gunakan punch hole display lah. Tapi aku nak mention kat sini ialah 120Hz dan screen AMOLED. Kau 120Hz AMOLED. Selalunya kita akan nampak lah, kita akan dapat 120Hz tapi IPS LCD ataupun screen AMOLED tapi 60Hz refresh rate. Tapi dekat Redmi Note 10 Pro ni, dia bagi 120Hz refresh rate dan juga screen AMOLED. Lama. Gila babeng. Dan dia ada dual speaker guys. Lepas tu dia menggunakan Qualcomm Snapdragon 732G. Gila lah. Dan 33 watt fast charging. Bateri dia sebesar 5020mAh. Bateri besar tambah fast charging 33 watt. Memang satu combo yang sempurna lah. Untuk phone di bawah RM1,000, kena mention tu bawah RM1,000. Gila betul ke harga handphone ni? Okey, tak apa, kita teruskan. So, warna dia warna hitam, mungkin biasa je. Onyx Grey, right, 3, 2, 1, let's go. Okay, nampak macam glossy, nampak macam kaca, nampak premium sangat dia punya back panel ni. Memang nice. Lepas tu dia punya back panel ni tak meninggalkan sebarang kesan cap jari. So phone kita akan sentiasa bersih lah. Alright, kita buka dulu. Dari tadi Redmi Note 10 Pro ni buat aku rasa impress je dengan dia punya spesifikasi ni. Alright, kalau tengok dia punya kamera ni, dia sedikit tebal. Dia punya kamera bump ni sedikit tebal. Tapi design kamera kali ni memang nampak baru, nampak unik dan nampak fresh. Dia punya susunan lensa tu memang style gila lah. Memang lain daripada yang lain.
Okey, nanti kita bahas pasal kamera dia. Lepas tu dekat bahagian kanan ni dia ada power button dan juga fingerprint scanner. Dia 2-in-1. And then dia ada volume button. Bahagian atas dia ada IR blaster, speaker dan juga lubang earphone. So dekat handphone ni dia masih mengekalkan dia punya identiti Xiaomi lah, yang mana dia ada IR blaster. Kalau tengok kan brand lain diorang dah slowly buang IR blaster ni, tapi Xiaomi masih menggunakan IR blaster ni. Alright, so dekat bahagian kiri dia ada SIM slot, yang mana dia punya SIM slot ni menyokong 2 SIM card dan 1 memory card. Bahagian bawah dia cuma ada mikrofon, port charging yang berjenis Type-C dan juga speaker. Okey, kalau tengok dia punya luaran ni, dia punya susunan button, dia punya design, memang korang takkan sedar yang phone ni adalah phone di bawah RM1,000. Kalau aku bagi korang pegang phone ni, korang mesti akan rasa phone ni bawah RM1,500 macam tu lah. Sebab satu, dia nampak kemas dan premium. Dan even kalau pegang pun, kita akan rasa feel premium tu. Sebab phone ni dia agak berat jugalah. Mungkin disebabkan dia punya bateri tu dan juga dia punya screen yang menggunakan screen AMOLED. Baiklah, bercakap pasal screen dekat handphone ni. So, Redmi Note 10 Pro ni menggunakan screen yang berjenis AMOLED, 120Hz refresh rate, resolusi dia 1080p, support HDR10 dan ada protection Corning Gorilla Glass 5. Dia punya spesifikasi screen tu memang premium gila kan. Screen AMOLED, 120Hz refresh rate, lepas tu ada HDR10 dan juga Corning Gorilla Glass 5. Bang! Memang gempak gila skrin dekat Redmi Note 10 Pro ni. Untuk dia punya skrin yang berjenis AMOLED ni, rasanya tak perlu nak bahas sangat. Sebab skrin yang paling cantik buat masa sekarang. Dan benda yang paling tarik perhatian aku ataupun korang ialah dia punya refresh rate, which is 120Hz refresh rate. Best ke skrin 120Hz refresh rate ni? Memang best lah untuk scrolling. Dia rasa pantas dan smooth je. Untuk dia punya tetapan refresh rate ni, dia cuma ada 120Hz refresh rate dan 60Hz refresh rate. Dia tak ada 90Hz refresh rate. Jadi skrin yang berjenis AMOLED plus 120Hz refresh rate plus below than RM1,000 auto buy. Untuk spesifikasi engine dia pula, dia menggunakan chipset Snapdragon 732G, RAM 6 atau 8GB, internal storage 128GB yang berjenis UFS 2.2. Dan kalau kita beli Redmi Note 10 Pro ni, kita akan disajikan dengan Android 11 in the box. So maksudnya tak perlu tunggu update lah untuk dapatkan Android 11. Untuk Snapdragon 732G ni memang pilihan yang sangat tepat lah. Memang tak ada tandingan untuk sekelas dengan dia. Dan untuk dia punya pilihan RAM, aku recommend korang go for 8GB lah instead of 6GB. Sebab kalau tengok harga dia pun beza dalam RM100 je. Kita dah dapat RAM yang lebih besar lah. Untuk pilihan storage, sama je untuk kedua-dua variant, which is 128GB. Baiklah, untuk kamera dia pula, dia ada 4 kamera belakang dan 1 kamera selfie. Kamera utama dia gempak gila, 108MP. Lepas tu 8MP untuk kamera ultra wide, 5MP untuk kamera makro dan 2MP untuk kamera depth. Kamera selfie dia 16MP. Kalau tengok dia punya kamera utama ni, which is 108MP ni, aku rasa Redmi Note 10 Pro ni akan jadi peranti di bawah RM1,000 yang mempunyai 108MP sampai hujung tahun. Kecuali Realme sendiri yang akan keluarkan phone barulah. Aku tak rasa brand lain sanggup bagi 108MP untuk phone di bawah RM1,000 macam ni. Baiklah, ini adalah hasil rakaman kamera utama dia pada resolusi 1080p 60fps. So, dia punya 1080p ni, dia ada 30fps. Dan paling tinggi kita boleh merakam sehingga 4K 30fps. Alright. So, macam inilah hasil rakaman dia. Kalau dekat display handphone ni memang nampak stabil gila lah. Dan dia ada juga features steady video. Nanti kita try. Okay. Dan ini adalah hasil rakaman untuk kamera utama juga. Tapi dia punya features steady video tu lah. Cuma steady video ni dia boleh merakam 1080p 30fps je. Dia tak support 60fps ataupun 4K lah. Right, so ni steady video. Try jalan laju sikit. Okay, sekarang aku nak try lari lah.
Baik, ini pula hasil rakaman kamera depan untuk Redmi Note 10 Pro ni pada resolusi 1080p 30fps. Dia sampai 30fps je. So untuk dia punya warna ni mungkin ada beza sikit dengan video kamera belakang, sebab yang kamera belakang tu aku rakam pada waktu pagi. Ni pada waktu petang lah. Dan sekarang pun baru lepas hujan, so dah agak redup sikit. Lighting dia beza lah. Tapi kalau nak cakap dia punya kestabilan dekat phone ni memang dah stabil gila. Okay, so macam mana kamera selfie dia ni untuk buat video, cun tak cun? Dan dia ada satu features dual view. Nanti kita try dual view tu. Inilah yang aku masukkan dual view tu, yang mana dia boleh ambil kita punya video dan depan lah. Untuk macam ni vloggers sesuai lah. Dan dia boleh kecilkan gambar tu, like this. Okay, ini memang nice lah. Untuk buat video unboxing pun sebenarnya nice macam ni, sebab tak perlukan dua kamera, cukup satu kamera macam ni. Tapi kita boleh rakam objek dan kita punya muka lah untuk cakap ataupun reaksi. So memang nice lah features ni. Lepas tu Redmi Note 10 Pro ni mempunyai bateri yang monster, which is 5020 mAh, dan dia mempunyai fast charging 33W. Bateri sebesar 5020 mAh ni memang dah sangat cukup untuk sesebuah smartphone. Aku rasa untuk kegunaan seharian memang takkan ada masalah. Memang takkan habis bateri di setengah hari tu, takkan habis bateri lah, sebab bateri 5000 tu memang sangat besar. Dan kita ada fast charging 33W. Satu combination yang sangat bagus lah. Ok, now untuk dia punya audio pula, dia punya speaker. So Redmi Note 10 Pro ni dia ada dua speaker, atas dan bawah. Baiklah, jom kita try dia punya audio tu macam mana. Lantang ke tak lantang, pecah ke tak pecah. Let's go. Lagu yang sama, roll it. Alright, ini 60%. Sekarang 100%. Kuat gila. Jadi dua tutup bawah. Sekarang tutup atas pula. So untuk pertama kali dengar dia punya audio ni, dia punya speaker memang dah cukup lantang lah, cukup kuat. Memang takkan ada masalah untuk kegunaan outdoor, apatah lagi indoor. Dan tadi aku dah try 100% volume. Aku tak dengar sebarang pecah lagi lah. Belum try lagi untuk dengar yang lebih hardcore. Tak apa, nanti kita akan bahas dekat video review. Alright. So untuk dia punya sistem security pula, dia ada fingerprint scanner kat bahagian tepi dan face unlock. Okey, kita test dia punya fingerprint scanner. So disebabkan dia punya fingerprint scanner ni terletak sekali dengan power button, jadi kalau kita nak buka handphone tu, dia automatik akan terbuka lah dia punya fingerprint scanner ni. Bagi aku, fingerprint scanner dekat bahagian tepi ni lagi praktikal lah berbanding dengan belakang. Okey, first kelebihan dia, belakang ni nampak lebih kemas lah, nampak lebih cantik je sebab tak ada bulat-bulat tu. Dan second, aku lebih rasa senang lah untuk buka face unlock kalau dekat bahagian tepi. Sorry, fingerprint scanner kalau dekat bahagian tepi. Okay, so kita test dia punya kelajuan, kepatasan dia macam mana. Alright, 3, 2, 1, go. Oh, tak ada. Okay, 3, 2, 1. Okay, baru ada. Pantas juga Okay, 3, 2. One more. 3, 2, 1. Alright, memang cukup pantas dan accurate lah. Okay, now untuk dia punya face unlock pula. Okay, 3, 2, 1. Laju kan?
Okay, aku tak boleh pandang sana, nanti dia terbuka. Okay, 3, 2, 1. So, itulah dia untuk dia punya sistem security, face unlock dan juga fingerprint scanner memang dah cukup pantas dan accurate lah. Dan untuk fingerprint scanner dekat Redmi Note 10 Pro ni, walaupun phone ni menggunakan skrin yang berjenis AMOLED, tapi dia tak ada fingerprint in display. Selalunya teknologi fingerprint in display ni boleh guna dekat skrin yang berjenis AMOLED lah. Tapi aku tak tahu kenapa dia menggunakan side fingerprint. Untuk harga jualan dia pula, Redmi Note 10 Pro ni dia ada dua variant, maknanya dia ada dua harga lah. Harga yang paling rendah ialah RM999 untuk 6GB RAM dan 128GB storage. Dan juga RM1099 untuk 8GB RAM dan 128GB storage. So kat sini beza dia adalah cuma dia punya pilihan RAM 6GB dan juga 8GB. Dia punya storage masih sama 128GB. So guys, nampaknya itu saja video unboxing untuk Redmi Note 10 Pro ni. Untuk first impression aku ni, bagi aku Redmi Note 10 Pro ni dah sangat berbaloi lah untuk harga jualan dia. Apa yang kita dapat memang sangat berbaloi lah. Dia menggunakan chipset yang latest, Snapdragon 732G, RAM yang cukup besar 6 atau 8GB dan storage yang besar 128GB. Lepas tu kita dapat skrin yang berjenis AMOLED. Bukan tu saja, kita dapat 120Hz refresh rate juga. Dan bateri dia yang sangat besar, 5000 mAh berserta fast charging 33W. Dan yang paling gempak ialah dia punya kamera 108 megapiksel. Bang! Gila lah. So guys, nampaknya itu saja video unboxing untuk Redmi Note 10 Pro ni. Macam biasa, jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe channel Bull Gadget. Video yang lebih detail, kita akan berjumpa nanti di video review. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace.